أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, wahai Muhammad, serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk. Dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu menyiarkan Islam yang memberati tanggunganmu dengan memberikan berbagai-bagai kemudahan dan melaksanakannya. Dan kami telah meninggalkan bagimu sebutan namamu dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai-bagai kemuliaan. Oleh itu, maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran ada disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan, sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu ada disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal saleh, amal baik, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal saleh yang lain. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini. Surah ini dinamakan surah Asy-Syarh ataupun surah Insyirah. Surah kelapangan, kesenangan kepada hati dan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkahul Mukarramah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya di zaman kelemahan. Di zaman tidak ramai orang Islam, Islam ditekan dan ditindas, dizalimi dan diunyanya. Termasuk batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sahabat-sahabatnya yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka nampak dengan mata mereka Nabi SAW seorang yang baik, yang berakhlak mulia, yang tidak berbohong, benar amanah, yang sangat ikhlas. Tetapi mereka kata bohong, mereka kata gila, mereka buat hina, pengikut-pengikutnya diseksa dengan berbagai-bagai cara. Sudah tentulah rasa sempit dada Nabi SAW. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk melapangkan rasa Nabi SAW yang sekak dada. Alam nashrah laka sadrak. Adakah tidak kami lapangkan kepadamu akan dadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah ini merupakan soalan? Soalan di sini soalan untuk membuat keputusan. Dalam bahasa Arab ada istifham inkari, istifham istifsari, istifham taqriri. Istifham inkari tanya untuk menafikan, menidakkan. Istifsari tanya nak minta penjelasan. Taqriri tanya nak menegaskan keputusan. Tanya juga. Kalau orang Melayu kita kan aku kata dah. Kata dah, memang kata dah. In taqriri. Alam nashrah laka sadrak.
Adakah tidak aku lapangkan kepadamu dadamu, hatimu, perasaanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk, dengan iman, dengan cahaya Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka sesiapa yang Allah menghendaki memberi hidayah, Allah Ta'ala jadikan dadanya lapang menerima Islam. Tanda orang tu dapat hidayah bila dengar Islam suka. Dengan Islam berasa nak. Dengan yang haram benci. Dengan yang molek naik semangat. Ini tanda Tuhan beri hidayah. Lapangkan dada. Tengok lagi babi nak mutah. Itu hidayah. Mujur tak tengok lagi babi seliur. Kalau seliur berat kata. Duk terekang. Ini hidayah daripada Allah Ta'ala yang kita kena sedar. Tengok benda yang baik, suka. Maka Allah jadikan Nabi SAW lapang dada dengan Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima dengan hati yang sedang terbuka. Tidur lena pula. Dalam keadaan ditekan, ditindas, tidur lena. Sehat. Tenang fikiran, tak ada apa-apa. Katalah orang nak kata pun, tak ada apa-apa pada dia. Ini ketenangan yang Tuhan beri kepada seseorang. Mengikut setengah ulama, Jibril membelah dada Nabi SAW ketika Nabi masih kecil lagi. Ketika Nabi berkawan dengan abang dan kakak angkat dia di kampung Bani Sa'ad, Halimatus Sa'adiyah. Dulu tengah bermain, mari orang yang berjubah, orang berjubah putih, pegang Nabi, belah dada, basuh jantung hati Nabi. Kemudian dimasukkan semula, takut semula. Termasuk dalam Syarhus Sadr, membersihkan dada Nabi SAW dari kekotoran yang zahir dan batin yang dilakukan oleh Allah sejak kecil dan pada malam Isra' dan Mi'raj. Wa wada'na anka wizrak, dan kami hilangkan daripadamu wahai Muhammad segala tanggungan yang berat yang kamu anggap sebagai dosa dan maksiat, padahal itu bukan dosa dan maksiat. Allah Ta'ala nak menunjuk perkara yang baik, yang lebih baik. Perkara yang Allah Ta'ala tegur Nabi dalam sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat akan ditemui Allah Ta'ala tegur Nabi dalam beberapa perkara. Di antaranya ialah apabila Allah bin Maktum, seorang sahabat yang buta, datang ganggu Nabi tengah bercakap dengan orang besar. Nabi bercakap dengan pembesar-pembesar Mekah dengan tujuan untuk orang besar ni masuk Islam. Kalau orang besar ni masuk Islam, maka ramailah orang ikut dia. Satu niat yang sangat baik. Allah Ta'ala tahu dah orang besar ni besar saja, dia besar bodoh, tak mau masuk Islam. Allah Ta'ala tahu, Nabi tak tahu. Sedang Nabi bercakap dengan orang besar ni, mari Allah bin Maktum yang buta, ya Rasulullah, alimni mimma allamaka Allah. Wahai Rasulullah, ajar ke saya apa yang Allah Ta'ala ajar padamu wahai Rasul. Allah Maktum kata, dia buta tak nampak orang. Nabi tengah bercakap, Nabi masam muka, masam paling ada lain. Lalu Allah menurunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Telah masam mukanya kerana datang seorang buta, Tuhan kata. Tuhan tegur Nabi. Mari orang buta ganggu, masam muka kerana cakap dengan orang besar. Teguran daripada Allah Ta'ala. Niat Nabi baik nak mengislamkan orang. Allah Ta'ala tahu, Nabi tak tahu. Maka Allah tegur Nabi. Nabi merasakan berdosa dan bersalah, tapi tidak berdosa dan tidak salah. Apalagi Allah Ta'ala memberi jaminan, liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar.
Allah Ta'ala mengampunkan dosamu wahai Muhammad yang dulu dan kemudian. Bukan sahaja Allah Ta'ala pelihara Nabi daripada dosa, dihalang daripada dosa. Bila nak pergi tempat dosa, Tuhan halang, Tuhan sekat Nabi. Walaupun Nabi yang hampir hatinya kepada Allah, yang tinggi takwanya kepada Allah, merasakan benda yang dibuat salah itu dosa yang sangat besar. Disebut dalam asar, innal mu'min yara dhunubahu kal jabal yaqam alaih, wal munafiqu yara dhunubahu kal dhubabati tatiru fawqa anfih. Disebut dalam asar. Asar ini kata-kata sahabat. Orang mukmin yang takwa dia tinggi, takwa dia kuat, dia melihat dosa-dosa macam bukit jatuh atas kepala dia. Orang munafik yang takwa dia tak ada, dosa-dosa ni macam lalak je hingga atas hidung dia, berasa barang dia. Macam lalak, Allah gitu, tak ada apa-apa, tak taubat tak apa. Tapi orang beriman, walaupun dosa yang kecil, dia rasa macam bukit jatuh atas kepala. Sudah tentulah Nabi yang imannya lebih pada kita, sedikit kesalahan yang dia buat, dia rasa sangat berat. Maka Allah mengatakan bahawa wada'na anka dzikrak, kami hilangkan daripadamu segala dosa yang kamu anggap sebagai satu dosa, satu kesalahan. Allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan belakangmu untuk memikulnya. Memberatkan belakangmu untuk memikulnya, Tuhan jadikan itu dihapuskan oleh Allah. Diampunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutanmu dengan sebutan kemuliaan. Allah Ta'ala jadikan Nabi disebut di sisi penduduk langit, di sisi penduduk bumi. Orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia disebut dengan pujian di alam dunia dan alam akhirat. Bahkan Tuhan jadikan di alam dunia ini, tiap-tiap kali disebut Allah Ta'ala, disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika azan dan iqamah, disebut asyhadu Allah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut nama Allah dan nama Muhammad. Tiap-tiap khutbah Jumaat, khutbah hari raya, apa-apa khutbah, disebut nama Allah dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan begitu rupa. Ketika bertasyahud semayang, sebut nama Allah dan sebut Muhammad dan bersalawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan, muliakan sebutan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kepayahan itu ada kemudahan. Wahai Muhammad, walaupun hari ini kamu ditekan, kamu ditindas, kamu dihina, akan tiba masanya Allah akan memberi kemenangan kepada Islam, kejayaan kepadanya. Walaupun memakan masa yang lama dan panjang, di mana kemenangan yang Allah Ta'ala beri, kemenangan yang kekal, yang penuh berkat, kemenangan dunia dan kemenangan hari akhirat buat selama-lamanya. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama dengan kepayahan itu kemudahan. Diulang lagi untuk menguatkan, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kepayahan itu ada kemudahan. Untuk mengajak Nabi bersabar, mengajak umat-umatnya bersabar. Bila kita mari susah, jangan ingat susah saja, akan ada senang selepas pada itu. Senang yang Tuhan beri kalau kita sabar masa susah lebih panjang pada susah itu lagi. Oleh kerana itu, hadapilah kepayahan itu dengan sabar, kerana kemudahan yang diberi selepas itu lebih berharga dan panjang daripada kepayahan di masa kita bersabar itu. Fa idza faraghta fansab, apabila engkau telah selesai, telah habis, sama ada habis menghadapi kesedihan, kedukacittaan, engkau beribadat, tumpukan ibadat kepada Tuhan. Ataupun sudah habis beribadat,
Buat ibadat yang lain pula. Buat ibadat yang lain. Tambahkan amal yang salah itu. Bila habis, hendaklah beribadat. Tumpukan ibadat kepada berdakwah ke jalan Allah. Bersungguh mengajak kepada kebenaran. Mengajak beribadat kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau letakkan keinginanmu dengan sepenuh-penuhnya. Jadikan kita ingin pada Tuhan, kasih pada Tuhan, mencari kerajaan Tuhan, rindu kerajaan Tuhan, rindu pada Tuhan. Jadikan diri kita begitu. Itu sifat orang Islam yang diajar Nabi SAW dan disuruh umat dia kena ikut. Wallahu a'lam.